menyimpan, ni menentukan air di langit, kita boleh kata. Di langit. Jadi Allah lah yang menyimpannya pula di bumi. Tengok dalam surah 39. Ayat 21. Surah 39 ayat 21. Muka surat 460. 460. Ayat yang ke-21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i maa'a فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما Inna fi dzalika ladzikra liulil albab. Apakah engkau tidak perhatikan bahawa Allah lah yang menurunkan air dari langit? Jadi pertama sekali Allah tentukan, Allah tetapkan kadar air itu di langit. Ini pekerjaan yang hebat. Allah simpan air di langit. Allah tentukan kadarnya yang nak diturunkan. Lalu bila Allah turunkan air dari langit, fasalakahu yanabi'a fil ard. Kemudian dengan air itu diatur menjadi sumber-sumber air di bumi. Jadi asal air daripada mana? Asal air yang kita pakai hari ini, air itu sebenarnya daripada mana? Langit. Daripada atas. Lepas tu daripada atas lah bila dia turun, berkumpul, Allah simpan dekat mana? Allah simpan kat bumi. Bila simpan kat bumi jadi apa? Jadi laut. Lagi jadi apa? Sungai-sungai. Jadi paya. Apa lagi sih? Lombong. Kita dah gali, ambil emas dia. Lepas tu lopak dalam tu, lama-lama ada pula air. Jadi perigi. Jadi air mata air. Jadi sistem yang ada dekat dunia ni sempurna kerana air ni, kerana Allah turunkan. Bila air ni ada dekat bumi dalam keadaan laut, lepas tu sungai, apa manfaat dia untuk manusia? Banyak. Bila manfaat banyak, itu namanya apa? Apa benda tu? Manfaat banyak ataupun kebaikan banyak, itu namanya apa? Apa dia? Istilah dia apa bahasa Arab? Barakah. Sebab tu surah Al-Mulk cerita tentang barakat, hujung surah tu Allah cerita tentang ciptaan dia yang penuh keberkatan. Iaitu apa dia? Air ini, yang sangat penting. Kemudian Allah lah yang create. Jadi sungai bukan kita boleh buat. Kita buat nak tahan-tahan air, nak simpan, kita buat empangan. Tapi yang mengalirkan air sungai tu mana ada manusia yang create? Tahu-tahu dah ada dah sebenarnya kat bumi ni. Manusia lain dah tercipta dah benda tu. Laut, ada siapa yang tolong buat laut tu?
Manusia rosakkan laut adalah bila dia tambak laut jadi apa? Ikan-ikan mati. Sebab apa? Dah terhalang daripada ombak berlaku. Kan ada dekat Singapura ke mana ke? Dia tambak, kemudian banyak ikan mati. Oh, rupanya ada kesan. Bila ombak tak ada, udara kurang dalam laut tersebut, ikan mati. Tapi asal yang Allah buat cantik dah. Lautnya, sungai-sungai dia. Kemudian dengan air yang sebagai punca-punca kehidupan ni, yukhrijuhu bihi zar'an mukhtalifan alwanuh. Allah tumbuhkan dengannya, disebabkan air itu, tumbuh-tumbuhan yang pelbagai warna. Jadi Allah turunkan air hujan di Afrika, di negara Arab, di negara Asia, warnanya sama je semua. Tapi dia punya hasil dia apa? Tengok sayur mayur yang tumbuh kita tanam. Bayam je, ada bayam apa? Ada bayam merah. Lepas tu ada bayam hijau tu. Sekarang bayam apa? Bayam Brazil. So macam-macam. Tapi airnya satu je. Keluar pula buah-buahan. Ada isinya kuning, buah apa? Durian. Tapi sumber airnya sama je, mana ada beza. Rasa dia macam mana? Durian tu pun dah pelbagai rasa. Tapi hanya dengan sumber air yang satu. Itu begitulah kebesaran Allah. Dalam surah lain banyak lagi Allah cerita. Kita tengok surah lain pula. Surah 16. Ayat yang ke-10, muka surat 268. Enam belas, 10. Muka surat 268. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi anzala minas samaa'i maa'a lakum minhu syarabun wa minhu syajarun fihi tusimun. Baik, apa Allah kata kat sini? Dialah yang telah menurunkan dari langit itu air hujan. Jadi bagi kamu daripadanya syarab.
Tadi Allah cerita tentang tumbuh-tumbuhan yang pelbagai bila hujan turun. Dalam ayat ni Allah kata sebagai apa? Syarab. Apa syarab? Minuman untuk kita. Dan daripadanya untuk tumbuh-tumbuhan, untuk menyuburkan tumbuh-tumbuhan yang mati, kemudian boleh subur balik, dan padanya kamu dapat mengembala ternakan kamu. Jadi bila tak ada air itu sebenarnya apa kesan dalam kehidupan? Manusia nak minum tak boleh, nak mendapat hasil-hasil hijau tadi tak boleh, haiwan ternaknya mati. Betapa berkat ni air. Sekarang apa maksud berkat? Kita faham kan? Betapa banyaknya kebaikan air. Jadi Allah klaim dirinya Tabarakalladzi. Yang kamu dapat air, yang dengan air itulah kamu gembira, dapat minum, dapat menternak, dapat menyuburkan tumbuh-tumbuhan. Itu datang daripada surah Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulku. Jadi kalau hujan ni turun dari mana Allah kata? Dari langit. Orang kata hujan ni apa dia? Rahmat kan? Bila kata hujan je orang mesti sebut hujan apa? Rahmat. Apa lagi satu yang turun dari langit juga dan Allah kata ia rahmat? Hujan turun dari langit berupa rahmat. Satu lagi yang sama juga Allah turunkan dari langit sebagai rahmat, tapi orang musyrik menolak yang ini. Apa dia? Al-Quran. Tengok surah yang sama, surah 16 ni, ayat 64. Ayat 64. Surah 16 ayat 24. Ayat 64, minta maaf tuan. Ayat 64. Surah berapa? 273. Kalau kita perhatikan dalam Quran ni, banyak Allah buat perumpamaan tentang air. Allah kata Allah turunkan air dari langit. Jadi air sebagai sumber kehidupan. Yang dari langit ni mesti sumber kehidupan. Satu lagi apa dia sumber kehidupan? Al-Quran. Tapi orang musyrik dia tolak yang ini. Dia nakkan air daripada Tuhan itu, tetapi Tuhan itu bila turunkan Al-Quran, yang tu dia tak mau. Itulah surah Al-Mulk nak ingatkan kepada kita. Allah turunkan hujan, manusia nak yang itu. Tapi bila Allah turunkan Al-Quran yang menghidupkan hati yang mati. Kalau hujan menghidupkan tanah yang mati, itu berkat. Jadi dalam Al-Quran itu juga barakah. Hujan juga barakah. Tapi manusia tak mau. Tengok Allah kata apa? Al-Quran itu sebagai apa? Rahmat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi. لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Jadi Allah kata apa yang kami turunkan hujan. Allah juga sebut apa dia? Kami jugalah yang turunkan ke atas engkau kitab. Dan tidak lain, kamilah yang turunkan ke atas engkau sebuah kitab, iaitu Al-Quran ini. Kalau hujan turunnya untuk menghidupkan bumi, kalau kitab tujuan dia untuk apa? Menghidupkan manusia ni, hati manusia. Litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fihi, agar engkau menjelaskan kepada mereka tentang apa yang mereka itu berselisih tentangnya.
Jadi hujan ni, kitab ni turun untuk apa? Menjelaskan, menerangkan kepada manusia tentang hari kebangkitan, tentang apa tanggungjawab dia sebagai hamba Allah yang sebenar. Dan dalam Quran itu ada hudan, petunjuk, wa rahmah. Apa maksud rahmah? Rahmat. Hujan juga rahmat, kitab ni juga rahmat. Tapi manusia nak yang mana? Manusia nak yang air sahaja. Dia tidak mahu yang kitab ini. Jadi Allah kata hudan wa rahmatan liqaumi yu'minun, bagi kaum yang mereka beriman. Nah, sekarang kita dah tahu Allah lah yang tentukan hujan di langit. Kemudian bila dia turunkan, Allah simpankan air itu di bumi dalam bentuk apa dia? Laut, sungai, kolam, lombong, perigi ke, air mata air ke. Tetapi yang ketiga, tengok balik surah 23 yang ayat 18 tadi tu. Manusia jangan lupa 3 perkara yang Allah tentukan dekat hujan. Yang pertama, ketetapan dia, ukuran dia yang nak diturunkan dari langit. Yang kedua, bila dia turun, Allah lah yang simpan dia di bumi. Ada lagi yang ketiga yang Allah buat. Tengok ayat yang ke 18 tadi, muka surat 343. 343. Apa dia lagi satu yang hujung tu Allah sebut apa? Sebagaimana Allah itu berkuasa menentukan, menggerakkan hujan di awan di langit, berkumpul menjadi awan yang berkepul-kepul nak turunkan air hujan. Kemudian mengalir dan dia terpancarlah air hujan itu. Kemudian bila dia turun di bumi, Allah jugalah yang simpan dia di bumi. Dan jangan lupa, Allah kata dia jugalah yang maha berkuasa untuk apa? Melenyapkan air tersebut. Sebab tu Allah ingatkan dekat hujung surah Al-Mulk ini tentang apa dia? Kalau Allah lenyapkan barakah ini, maksudnya kalau Allah lenyapkan barakah, hujan itu ada apa? Keberkatan. Maksud keberkatan apa dia? Sebab tu kita kena faham keberkatan ini dengan maksud begitu. Kadang-kadang kita faham keberkatan tu apa dia? Luar biasa. Keberkatan tu kita faham dengan istilah apa? Luar biasa. Hidup aku luar biasa, maksudnya hidup aku berkat. Berkat tu bertambah-tambah kebaikan. Sebagaimana hujan, bila kita dapat air itu, bertambah-tambah baik hidup kita ni. Kita dapat minum, pokok-pokok kita ada hasil, tanaman kita gemuk-gemuk. Tanaman kita pula, apa nama? Ternakan kita pun sihat-sihat. Tapi kalau tak ada, bila hilang hujan, apa jadi? Hilang kebaikan tersebut, iaitu hilang keberkatan. Begitulah sebenarnya hidup di manusia dengan Al-Quran. Bila Allah lenyapkan Al-Quran dalam hidup kita, macam mana? Allah suruh kita fikir sekarang. Kalau Allah lenyapkan Quran dalam hidup kita, sebagaimana kamu takut air tu lenyap, Allah tanya tu supaya manusia takut. Kalau Allah lenyapkan air dalam hidup kamu, takut tak kamu? Takut. Sebab apa? Air itu menghidupkan. Jadi tengok dalam surah 2, Allah kata tentang Quran pula kalau Allah lenyapkan dalam hidup kita. Ayat yang ke-17. Tadi yang ketiga apa dia? Allah lah yang berkuasa melenyapkan. Melenyapkan apa sebenarnya? Bila melenyapkan hujan, bermaksud kita kehilangan apa? Barakah. Barakah apa dia barakah? Kebaikan yang bertambah-tambah tu. Hidup kita makin susah, tak ada hujan. Jadi sama juga yang dari langit Allah turunkan Quran. Kalau hidup kamu tak ada Quran, Allah lenyapkan Quran daripada diri kita ini. Sebagai orang beriman, pernah tengok tak satu video? Ini video orang boleh buat lah, tapi tak mustahil benda tu wujud. Ada beberapa orang budak ni, rasa video Arab kot, saya lupa ke video bahasa Inggeris, rasa video Arab.
Dia panggil beberapa budak yang hafal 30 juzuk. Lepas tu dia kata, kamu hafal Quran? Hafal. Lepas tu dia nak test, dia nak test. Lepas tu dia bagi Quran. Sebahagiannya kata tak apa, saya hafal. Orang tu kata ambil. Bila dia buka, Quran tu apa? Kosong. Pernah tengok tak video tu? Quran tu kosong. Lepas tu budak-budak tu tanya dekat orang pengacara tu, kosong, dia kata kosong. Lepas tu pengacara tu nak buat test je. Pengacara tu kata apa? Cuba bayangkan kalau Allah kosongkan dada kamu tu dengan Al-Quran. Allah kosongkan Al-Quran yang ada dalam dada kamu. Mana tengok tak video tu? Tak nak tengok? Siapa ada nanti share dalam grup masjid Apa dah jadi kat budak-budak tu? Sebahagiannya menangis. Bila pengacara tu kata apa? Kalau yang kamu hafal tu dalam dada kamu tu Allah hilangkan. Budak-budak tu menangis. Sebab apa? Nak bagi tu mahal sangat Quran yang ada dalam hidup mereka itu. Sangat, sebab Quran ni barakah. Allah sebut apa? Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Sebuah kitab yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad, penuh keberkatan. Jadi siapa yang menilai Quran ini dengan betul, dia tahu ini satu kebaikan dalam kehidupan dia. Kalau hidup dia tak ada Quran, cuba tengok Nabi dalam surah Ad-Duha dulu. Kita pernah cerita-cerita juga, dan saya rasa tuan-tuan pernah tadabbur surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha ni kan surah yang memujuk Nabi. Surah-surah yang turun untuk memujuk Nabi. Pada peringkat awal kerasulan Nabi tu, wahyu turun. Ada peringkat, satu peringkat itu wahyu terhenti sekejap. Wahyu terhenti. Bila wahyu terhenti, orang-orang musyrik, perempuan ke lelaki, dia gunakan poin ni. Dia kata apa? Dia kata Tuhan kau bencikan kau, sebab tu dia tak turunkan lagi wahyu kepada engkau. Nabi dengar yang tu, yang Nabi sedih tu. Bukan Nabi sedih orang ejek dia, dah biasa. Cuma bila kata Tuhan benci engkau, wahyu tak turun tu seolah-olah Nabi kata, orang kata Tuhan benci engkau. Jadi Allah turunkan wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak meninggalkan engkau, Tuhan engkau tidak meninggalkan engkau dan membenci engkau. Poin dia ialah Nabi kita bila wahyu tu terputus, dia rasa apa? Dia rasa sedih. Takut dia kalau Allah tak suka kat dia. Tapi Allah pujuk oleh ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tapi tengok apa umat dia buat dengan Al-Quran. Kalau tak baca Quran ada rasa sedih. Sebagaimana kalau umat dia ni, kalau Allah cabut hujan, menggagau dia dalam hidup ni, mesti orang sanggup bayar dengan harga yang mahal kalau air tak ada kan. Tengok apa berlaku bila air tak ada, dipolitikkan supaya masing-masing boleh dapat kredit. Bukan cerita pasal politik, nak beritahu masing-masing. Orang bahan sana, cakap sana, sebab air. Sebab air. Jadi samalah juga ni, Allah itu tentang Quran, sepatutnya kamu kena rasa macam tu juga. Tapi tentang Quran kamu tak rasa apa-apa. Allah beritahu dalam surah 2 ayat yang ke-17. Surah 2 ayat 17. Musa 4 lah. Musa 4 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. Jadi perumpamaan orang munafik ini, orang munafik ini peringatan untuk kita lah. Kita kata kita beriman kepada Allah, kita kata nak ikut Al-Quran, tapi serius ke main-main?
Apa tanda kita beriman pada Al-Quran ini? Kita belajar Al-Quran, kita faham Al-Quran, kita amalkannya, kita sebarkannya. Lepas tu kita bersabar dalam hidup ini dengan Al-Quran. Tapi jangan cakap di bibir saja. Itu orang munafik. Jadi Allah kata perumpamaan bagi mereka seperti orang yang hendak menyalakan api. Jadi di sini Allah buat gambaran Al-Quran ini seperti api yang menyinari hidup. Tapi Allah kata falamma adaat, tak kala Al-Quran itu ataupun api itu menyinar hidup dia, zahaballahu binurihim, Allah lenyapkan daripada mereka. Allah lenyapkan Al-Quran itu dalam hidup kita. Allah cabut hidayah itu daripada hidup kita. Hari ini seronok tak kita dapat baca Quran? Tengok nak Ramadan nanti kan, hampir semua orang mampu untuk nak khatamkan satu juzuk tu. Nak buat tu rasa seronok kan? Cuba kalau Allah cuba sekarang ni kita tengah rasa seronok dengan Al-Quran ni, Allah cabut rasa seronok tu, nak ke kita? Sekarang ni kita tadabbur Quran pagi-pagi, dalam kelas lain pun kita tadabbur, rasa ya Allah Quran ini indah dalam hidup aku. Cuba kalau Allah cabut balik nikmat rasa seronok dengan Al-Quran ini, siapa yang mahu? Kita yang belajar ni mahu tak macam tu? Tak mahu kan? Jadi tengok bila hidup orang bergelumang dalam kederhakaan kepada Allah, kita rasa ya Allah, alhamdulillah Allah bagi aku petunjuk ini. Sebagaimana macam mana ada negeri yang Allah uji dengan kemarau, kemudian tempat kita Allah mencurah-curahkan hujan. Seronoknya aku ada hujan kat tempat aku ini. Jadi Allah buat apa kepada orang yang Allah cabut Al-Quran ini? Wa tarakahum fi zulumat. Kami biarkan mereka dalam kegelapan-kegelapan. Macam mana hidup dalam kegelapan boleh hidup? Begitulah juga kalau kamu tak ada air, kamu tak boleh hidup. Begitulah Al-Quran. Kamu tak ada Quran, kamu tak boleh hidup sebenarnya. Summun bukmun, kamu akan jadi seperti orang-orang yang pekak, orang-orang yang bisu dan orang yang buta. Nah, hidup macam mana? Panca indera tak ada, semua package. Pekak, bisu, buta. Senang tak nak hidup? Kemudian Allah kata fahum la yarji'un, maka mereka takkan boleh kembali lagi. Maksudnya apa? Bila dah mati nanti baru kamu menyesal kamu tinggalkan Al-Quran, kamu dah tak boleh kembali balik dah. Kalau kamu nak Quran itu, kalau Allah cabut dekat dunia Al-Quran. Jadi Allah yang Maha Berkat telah turun